Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umairah Adlina dari kumpulan 1 minggu ke-9 ingin membentangkan kajian kami iaitu kesan pandemik COVID-19 terhadap pekerjaan rakyat Malaysia. Di sini, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya. Yang pertama ialah saudari Alia Ashira Puteri binti Muhammad Hanizam. Yang kedua, Adina Izzati binti Dahalan. Maaf, ada sikit masalah teknikal. Baiklah, mari kita mulakan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Latar belakang kajian. Dunia telah dikejutkan dengan kehadiran wabak COVID-19 di mana wabak ini merupakan satu krisis kesihatan yang telah mengancam kelangsungan dan kesejahteraan hidup masyarakat. COVID-19 telah mengubah banyak hal dalam negara Malaysia, terutama sekali dalam sektor ekonomi negara, politik, pelancongan, pendidikan dan juga sektor pekerjaan. Negara kita telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan selama hampir 8 bulan untuk memutuskan rangkaian COVID-19 di dalam Malaysia. World Health Organization (WHO) telah mengeluarkan perintah di mana bagi mereka yang berkemungkinan dijangkiti atau bergejala untuk menjalankan kuarantin kendiri di rumah masing-masing sekurang-kurangnya 14 hari. Kerajaan Malaysia juga telah menetapkan beberapa Standard Operating Procedure (SOP) yang perlu dipatuhi oleh rakyat Malaysia. Hal ini merujuk kepada larangan umum pergerakan di seluruh negara termasuk aktiviti keagamaan, sukan, sosial maupun budaya. Seperti yang tertera di dalam slide iaitu butiran yang ketiga dan juga yang keempat adalah merupakan antara usaha-usaha yang dilakukan bagi membendung wabak ini daripada terus berleluasa. Kami telah menjalankan kajian tentang kesan COVID-19 terhadap pekerjaan rakyat Malaysia dan telah mengenal pasti impak COVID-19 terhadap pekerjaan rakyat Malaysia. 1.2 Pernyataan masalah. Pernyataan masalah yang pertama ialah ketidakstabilan ekonomi. Antara masalah utama yang akan menyebabkan prestasi industri menurun secara drastik sehingga ada sesetengah syarikat yang terpaksa menutup perniagaan mereka, terutamanya industri kecil dan sederhana. Hal ini kerana mereka telah mengalami kerugian amat besar serta mengakibatkan syarikat mereka jatuh muflis. Sebagai contoh, ekonomi Malaysia menurun sejak kerajaan telah menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan 8 bulan yang lepas. Bagi mengawal penularan COVID-19 di dalam Malaysia, kami juga melaksanakan kajian ini kerana kadar pengangguran di dalam Malaysia semakin meningkat dan membimbangkan rakyat Malaysia. Pernyataan masalah yang kedua, sejak Perintah Kawalan Pergerakan yang telah dikuatkuasakan oleh kerajaan bermula 18 Mac yang lalu, penuntut IPT telah melaksanakan online distance learning (ODL) di rumah mereka bagi meneruskan pembelajaran yang tertangguh, sekaligus dapat memutuskan rangkaian COVID-19. Kebanyakan universiti di dalam Malaysia memilih untuk meneruskan pembelajaran secara online berbanding bersemuka. Hal ini kerana ia agak sukar bagi mereka sekiranya mereka meneruskan pembelajaran secara bersemuka dengan faktor persekitaran yang tidak mengizinkan. Walaupun pembelajaran ODL amat sukar untuk dilaksanakan kerana faktor-faktor yang mempengaruhi mereka di rumah. Tambahan pula, semua pekerja juga disarankan untuk work from home agar dapat mengurangkan sentuhan secara langsung antara satu sama lain. Hal ini mengakibatkan permasalahan sosial meningkat di kalangan pelajar dan pekerja. Pelajar terkesan kerana persekitaran yang tidak sesuai untuk menuntut ilmu adalah salah satu punca mengapa permasalahan sosial sepanjang PKP ini meningkat. Para pekerja pula, kekurangan wang simpanan telah menjadikan beban terhadap mereka. Berdasarkan graf yang disertakan di bawah, 51.8% bersetuju bahawa penularan wabak COVID-19 ini telah meningkatkan masalah sosial di kalangan rakyat Malaysia. Saya akan menjelaskan tentang objektif kajian. Yang pertama, kajian ini kami lakukan secara amnya untuk mengkaji adakah pandemik COVID-19 menjejaskan pendapatan rakyat Malaysia. Sudah tentunya kerana sebelum ini operasi pekerjaan mereka yang bekerja ini lebih panjang disebabkan operasi mereka sepenuh masa, gaji mereka juga lebih lumayan.
Namun setelah berlakunya pandemik ini, operasi pekerjaan dipendekkan yang menyebabkan gaji pekerja-pekerja dipotong. Akibatnya, ramailah yang menanggung hutang untuk membayar kereta, membayar rumah, membayar bil dan lain-lain kerana sumber pendapatan mereka semakin sedikit. Kajian ini dilakukan untuk mengira statistik terkini dan menganalisis kadar kenaikan pengangguran rakyat Malaysia pada tahun 2020. Sebab kami ingin tahu berapa orang yang telah kehilangan kerja disebabkan pandemik yang sedang berlangsung sehingga sekarang. Selain itu, kami ingin tahu juga perkembangan individu-individu yang sebelum ini bekerja namun sejak pandemik COVID-19 ini berlaku, adakah mereka masih lagi menganggur ataupun mencari pekerjaan baru. Namun kita semua dimaklum bahawa pekerjaan pada waktu ini memang susah untuk dicari disebabkan ekonomi negara yang hampir merosot. Mengkaji dan menilai kesan terhadap skop-skop pekerjaan di Malaysia sebelum dan semasa COVID-19. Sebelum pandemik ini berlaku, kita dapat lihat skop-skop pekerjaan berjalan dengan lancar di mana setiap operasi pekerjaan adalah lebih panjang. Seperti yang kita lihat KFC, McDonald, 7-Eleven sebelum ini beroperasi 24 jam. Disebabkan waktu operasi yang panjang, pendapatan rakyat Malaysia akan lebih lumayan. Namun, selepas terjadinya penularan wabak ini, pandemik yang berlaku telah mengubah segala-galanya di mana kita dapat lihat operasi pekerjaan setiap syarikat yang menjalankan pekerjaan masing-masing menjadi pendek yang menyebabkan kerugian terbesar berlaku. Disebabkan itu, ramai pekerja telah dibuang kerana syarikat mereka tak dapat menggajikan pekerja kerana ekonomi untuk menyara operasi syarikat tersebut juga mengalami kerugian terbesar. Bab 2. Tinjauan literatur definisi konsep. Jihad ekonomi merupakan keutamaan yang mesti diambil perhatian bagi setiap Muslim kerana ekonomi antara perkara yang menyumbang kepada kegemilangan tamadun Islam. Tanpa ekonomi yang kuat, umat Islam akan terjerumus ke lembah kehinaan dan kemiskinan. Menjadi tanggungjawab kita untuk menggalas peranan untuk meningkatkan ekonomi. Antara kaedahnya adalah dengan memulakan perniagaan. Berniaga merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW yang boleh kita lakukan. Selain memperoleh ganjaran pahala, kita juga dapat meningkatkan ekonomi dengan berniaga. Selain itu, kita boleh bermula untuk berjimat cermat dan mengutamakan keperluan berbanding kehendak. Dengan itu, kita dapat belajar erti bersyukur dengan apa yang dimiliki. Menabung juga amalan yang bagus untuk masa depan yang lebih baik dan lebih cerah. Dengan demikian, jihad ekonomi amatlah perlu untuk kita titik beratkan demi kemaslahatan dunia. Kerana kita di atas muka bumi ini berjuang untuk kehidupan dunia demi kesenangan di akhirat. Selain daripada yang dinyatakan sebentar tadi, jihad ekonomi juga dapat mendidik anak-anak tentang ekonomi Islam untuk dipraktikkan dalam kehidupan demi kebaikan diri sendiri dan kebaikan semua. Bab 3. Metodologi kajian. Instrumen kajian yang kami gunakan ialah data primer dan data sekunder. Data primer ialah soal selidik kami menggunakan Google Form disebarkan kepada semua kenalan di platform-platform media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp dan banyak lagi. Kerana ia mudah diakses dan diisi di mana jua anda berada, yang penting ada akses internet untuk mengisi Google Form. Google Form ini dibuka selama 1 minggu. Data sekunder pula adalah kebanyakan informasi kami rujuk daripada surat khabar dan artikel-artikel yang sahih di internet. 4.1 Analisa perbandingan. Tujuan analisa perbandingan ini untuk mengkaji perbezaan kesan terhadap skop-skop pekerjaan di dalam Malaysia sebelum COVID-19 dan semasa COVID-19. Okey,
Skop perkhidmatan. Sebelum berlakunya COVID-19, sektor perkhidmatan seperti syarikat penerbangan, perkhidmatan makanan dan minuman sedikit sebanyak menyumbang keuntungan mereka terhadap sektor ekonomi negara. Malaysia juga sering menjadi sebuah negara yang saling menawarkan perkhidmatan yang terbaik terhadap negara-negara yang lain. Sehingga kan slogan Malaysia iaitu Malaysia Truly Asia memberi impak yang besar dan positif kepada pembangunan negara. Sebagai rujukan, akhbar berita harian online menyatakan bahawa seramai 20.1 juta pelancong antarabangsa berkunjung ke Malaysia sepanjang Januari hingga September tahun lalu 2019 yang dapat menjana pendapatan sebanyak RM66.1 bilion. Bagi skop perkhidmatan, semasa penularan COVID-19 di dalam Malaysia, rakyat telah mengambil keputusan untuk tidak berkunjung ke luar negara dan di dalam negara bagi memutuskan rangkaian COVID-19. Selain daripada itu, rakyat juga mengambil keputusan untuk tidak berkunjung ke lokasi pelancongan yang terkenal di dalam Malaysia dan menyebabkan syarikat penerbangan, perhotelan, pelancongan juga banyak membuang pekerja bagi mengurangkan kos yang ditanggung oleh mereka. Sebagai contoh, syarikat penerbangan AirAsia dijangka akan memberhentikan ratusan pekerja mereka. Okey, kita teruskan dengan skop pendidikan. Sebelum pandemik, skop pendidikan. Negara mempunyai persaingan yang baik dalam bidang pendidikan. Persaingan yang baik antara Jepun, United Kingdom, China dan sebagainya. Okey, menurut akhbar Sinar Harian, Malaysia telah diiktiraf sebagai salah satu negara daripada 141 buah negara yang mempunyai persaingan yang baik dalam bidang pendidikan sekitar tahun 2018. Persaingan yang baik dalam bidang pendidikan, persaingan yang baik dalam pendidikan ini mengikut laporan terbaru, Malaysia menduduki tangga ke-19 berbanding negara maju yang lain. Juga sebelum COVID-19 ini, para pendidik seperti guru dan pensyarah dapat menjalankan pendidikan dan pembelajaran mengikut aturan mahupun jadual yang telah disusun dan dirangka dengan lancar dan teratur. Okey. Selepas datangnya COVID-19 ni, terdapat banyak perubahan yang berlaku dari segi skop pendidikan. Sebagai contoh, dari belajar secara berdepan, para pelajar dan guru harus mengajar dan belajar secara atas talian. Dan tekanan yang ada terhadap pelajar swasta, sekolah swasta, yang di mana mereka menghadapi tekanan ibu bapa ingin memberhentikan anak-anak mereka daripada sekolah sebagai telur di hujung tanduk tekanan mereka rasai. Kerana yuran swasta sangat mahal dan ekonomi negara masa COVID-19 adalah sangat merundum. Ibu bapa ada yang diberhentikan kerja, ada yang diturunkan, ada yang ditolak gaji. Maka mereka rasa lebih baik mereka berhentikan anak-anak mereka dari sekolah swasta dan hantar anak mereka ke sekolah kebangsaan. Okey, baiklah, kita teruskan dengan orang yang seterusnya. Saya akan cerahkan pasal kesan dan solusi. Kesan pertama adalah Asia telah membuang ramai pekerja mereka untuk mengurangkan kos. Jadi kebanyakan pekerja mereka telah hilang punca pendapatan. So solusi yang telah kerajaan buat untuk kesan tersebut adalah pakej rangsangan ekonomi. Jadi kita dapat tahu pakej rangsangan ekonomi ni sedikit sebanyak membantu untuk memulihkan ekonomi negara kita dan memberi harapan kepada mereka yang dalam kesusahan untuk meneruskan kehidupan. Seterusnya, pendidikan tinggi antara sektor yang menerima kesan signifikan pandemik COVID-19. Solusi yang Kementerian Pendidikan Malaysia telah lakukan, mereka telah mengeluarkan satu panduan pengajaran dan pembelajaran semasa PKP bermula iaitu pada 1 April 2020 secara atas talian menggunakan Google Classroom supaya tiada pelajar yang ketinggalan semasa pembelajaran.
Kesimpulan. Apa yang dapat disimpulkan daripada pembentangan ini? Wabak yang sedang berlaku iaitu COVID-19 masih belum lagi mampu dibendung dalam jangka masa yang singkat. Perkara ini dapat dibuktikan kerana saban hari makin meningkat jumlah kes, terkadangnya mampu mencecah hingga 3 ke 4 angka. Menurut jangkaan yang telah dibuat, COVID-19 dijangka akan berakhir dalam masa 2 ke 3 tahun. Hal ini dipertegaskan kepada seluruh rakyat Malaysia, bahkan untuk rakyat negara-negara luar juga. Sewajarnya kita semua ini harus mematuhi prosedur operasi standard yang telah ditetapkan. Tiada erti pangkat maupun darjat, yakni hanya sebagai rakyat marhin yang perlu bersatu dalam membasmi wabak ini. Baiklah, kita teruskan dengan subtopik yang terakhir iaitu cadangan. Terdapat beberapa cadangan yang kami ingin ubah untuk kajian masa akan datang, iaitu dari segi metodologi kajian kami. Sekarang kami menggunakan Google Form ataupun soalan sidik secara atas talian. Kami ingin pada masa akan datang menggunakan metodologi secara temu bual ataupun temu bual secara bersemuka ataupun temu bual secara atas telefon ataupun panggilan. Kenapa kami ingin menukar kajian ini? Kerana kami ingin mendapatkan pendapat yang lebih lanjut, lebih mendalam, lebih dalam kefahaman terhadap mereka punya kefahaman pendapat terhadap topik yang kami sedang kaji ini. Kerana dalam Google Form ataupun soalan sidik secara talian, mereka tidak boleh menyuarakan pendapat mereka ataupun mereka tidak boleh menulis sebanyak mungkin apa yang mereka rasa tentang kesan COVID-19 ni terhadap pekerjaan mereka. Seterusnya kami ingin menambah baik kajian kami dengan membuat kajian apa cara rakyat lakukan dalam menghadapi masalah ekonomi di Malaysia ini. Seperti macam mana mereka menguruskan kewangan mereka, macam mana mereka menguruskan diri mereka selepas mungkin dibuang kerja ataupun mungkin mendapat tekanan daripada kerja untuk melakukan kerja lebih banyak daripada sebelum datangnya COVID-19 ini. Okey, baiklah, itu sahaja daripada kami semua. Sekian, terima kasih kerana sudi melihat video kami.